Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana bikum min ni'matin famin Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ونسألك العلم النافعا يا أرحم الراحمين نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam kuliah maghrib kita untuk menyambung di dalam kitab pengajian yang kita telah baca daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan bagi Syekh Al-Alim Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri Al-Makki Al-Indonesi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala sentiasa limpahkan rahmat kepada kita semua. Allah Taala jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam mencari ilmu Allah, dan juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita maghfirah, keampunan dengan asbab kita hadir pada malam ini. Dan tak lupa saya ucapkan minal a'idin wal faizin, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Masih lagi kita di dalam bulan Syawal, jadi saya ucapkan minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menyambut hari raya, dan juga wal faizin, orang-orang yang betul-betul berjaya di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan hari raya ni menjadi hari raya yang mana asbab berjayanya kita mengalahkan hawa nafsu kita, untuk kita mentarbiah nafsu kita, diri kita pada bulan Ramadan, dan Allah terima daripada segala amal ibadah kita, maka itulah tanda orang yang faizin, orang-orang yang berjaya. Kata para ulama, laisa aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Disebut oleh ulama, bukanlah hari raya yang sebenar orang yang hanya saja pakai baju yang baru, sampen baru, kopiah baru, songkok baru. Itu bukan hari yang sebenar, kata. Wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid, hanya saja hari raya yang sebenar itu adalah orang yang semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah. Ada setengah kalam ulama mengatakan likulli yawman yawmul aid liman la ya'sillah. Pada setiap hari itu boleh jadi hari raya bagi setiap orang Islam, sekiranya kalau orang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita tak bermaksiat kepada Allah pada hari tersebut, langsung tak bermaksiat, sebenarnya itu adalah hari raya yang sepatutnya kita bergembira. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada sahafatahu yaumul qiyamah kasirun minal istighfar. Nabi SAW sebut, beruntunglah, maksudnya berbahagialah orang-orang yang mana nanti di yaumul qiyamah dia jumpa pada buku amalannya itu banyak dengan amalan istighfar. Maksudnya banyak diampunkan oleh Allah. Nampak tak? Jadi mudah-mudahan insya-Allah hari raya ini kita bukan hanya hari raya bergembira dengan baju baru, dengan wajah yang baru, macam-macamlah benda yang baru, kan? Tetapi juga kita bergembira kerana kita telah diampunkan dosa oleh Allah. Kita bergembira agar Allah Ta'ala menjadikan kita semakin bertambah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu pada kalam musannif.
maka palingkanlah olehmu akan dia, iaitu masih lagi di dalam taat pada fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Fasal ke-6 dan fasal ke-7 iaitu menyatakan dua tangan dan dua kaki. Jadi dicampur dua fasal di situ disebabkan membicarakan tentang dua tangan dan juga dua kaki. Maka kita sampaikan dalam musannif, qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Maka palingkanlah olehmu akan dia kepada taat. Akan dia apa itu? Iaitu tangan dan juga kaki. Jadi kita gunakan kaki dan tangan kita ini kepada taat. Iaitu taat ini adalah imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Itu maksudnya. Iaitu kita menggunakan kaki dan tangan kita ini untuk mentaati Allah, maksudnya melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Tangan kita ni gunakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Dan juga menjauhi ijtinab nawahi, menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya taat. Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digunakan tangan dan juga kaki ini hanya saja kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, maka palingkan olehmu akan dia kepada taat supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui akan itu nikmat Allah. Jadi Allah bagi tangan dan juga kaki itu sebenarnya itu salah satu nikmat. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka hendaklah kita gunakan nikmat itu sebaik-baik yang mungkin. Dan mensyukurkannya, iaitu tangan dan kaki itu, dan mensyukurkannya agar kita dapat bersyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Kata Syekh Abdul Qadir Madali, maka diharap berkekalan nikmat. Bila kita jaga tangan dan kaki kita itu pada ketaatan pada Allah, tidak bermaksiat pada Allah, bermaknanya kita itu tahu itu nikmat Allah. Yang kedua, kita bersyukur. Maksudnya kita dapat menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Kerana bila kita bersyukur itu berkekalan nikmat itu. Pada apa? Pada engkau. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat itu berkekalan. Kerana apa? Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Jadi bila kita menggunakan anggota-anggota kita yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu kita jaga betul-betul tak bermaksiat, bermakna kita bersyukur. Dan bila kita bersyukur, Allah ikat nikmat itu. Maksudnya apa? Nikmat itu Allah tak tarik. Sebab itu disebut oleh ulama, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah pengikat, adalah pemburu nikmat yang belum ada. Dan juga mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi kalau orang bersyukur pada Allah, Allah akan bagi suatu nikmat lebih daripada apa yang dia ada. Dan apabila dia bersyukur dengan nikmat yang ada, maksudnya dia jaga betul-betul, maka Allah ikat nikmat itu, Allah tak hilangkan. Allah Ta'ala tak ambil. Allah Ta'ala itu tidak mensisiakan akan nikmat tersebut sehingga kita dapat merasa penuh nikmat. Sebab apa? Sebab kita tak bermaksiat. Maka kita tak bermaksiat, kita bersyukur pada Allah, Allah sayang. La in syakartum la azidannakum, kata Allah kan. Dan kalau kamu benar-benar bersyukur pada aku, nescaya aku akan menambahkan kepada kamu. Ulama tafsir maksudnya akfikum. Maksudnya aku jaga. Akfikum, aku mencukupi nikmat itu tak kurang, insya-Allah. Itu kata ulama. Hadis ulama tafsir. Akfikum, aku mencukupkan nikmat itu. Maksudnya apa? Insya-Allah nikmat tangan dan kaki kita itu Allah pelihara sampailah ke hari tua kita. Sebab tu ada orang yang soleh umur 120 tahun, ada yang berdakwah. Kan? Namanya Al-Imam Abdullah bin Tahir, seorang ulama Hadramaut. Itu berdakwah 120 tahun masih lagi naik menjadi khatib, menjadi imam. Berdakwah di mana masjid, masuk pergi sana dakwah. Lalu orang bertanya kepada dia, wahai imam, dia kata, apa rahsia engkau ni dapat sihat macam orang muda 120 tahun boleh dakwah? Bayangkan, subhanallah, panjang umur dia 120 tahun kan. Umat Nabi SAW ni paling panjang pun berapa? Paling panjang 60-70. Kerana itu umur yang ghalib umat Nabi SAW meninggal.
amar ummati ma baina sitin ila sab'in hadis. Nabi SAW sebut umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Ghalib. Atas jalan ghalib, manusia itu umur 60-70 meninggal dunia. Tetapi Syekh ni, imam ini, Abdullah bin Tahir umurnya 120 tahun. Boleh naik mimbar, boleh berkhutbah, boleh berdakwah, boleh jadi imam, boleh mengajar. Orang tanya apa rahsia? Dia kata apa? Kuntu hafiztu bimma yakrahullah. Dahulu aku menjaga dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maksudnya aku jaga diri aku, anggota aku daripada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa? Menggunakan tangan ini membuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, aku tak buat. Aku jaga diri aku. Dan juga aku menjaga dengan sesuatu yang dia kata kuntu hafiztu bimma yakrahullah. Dahulu aku pernah menjaga sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka sekarang kata Imam Abdullah bin Tahir, Allah menjaga dengan apa yang aku tak suka. Maksudnya bila aku dah tua, Allah menjaga dengan apa yang aku tak suka. Apa yang kita tak suka? Sakit. Tak, ada orang suka sakit tak? Tak ada. Semua orang suka sihat, sebab salah satu nikmat yang besar adalah sihat. Ni'matan maghmunun katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang paling ramai sekali manusia itu lalai, yang tak perasan. Itu dua nikmat, as-sihhah wal faragh, iaitu kesihatan dan juga kelapangan waktu yang Allah bagi. Dua nikmat yang besar Nabi SAW sebut. Tapi subhanallah, orang-orang yang bersyukur akan menjaga anggota dia, subhanallah, Allah Ta'ala itu akan berkekalkan nikmat anggota itu. Nampak tak? Jadi sebab itu kita jauhkanlah daripada muda-muda ni, didik diri kita untuk menghindari daripada segala maksiat. Tangan kita jaga jangan mencapai sesuatu yang haram. Kita dah sebut sebelum ni. Dan begitu juga kaki kita, jangan kita melangkah kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana itu tanda kita bersyukur dengan anggota kita. Nampak tak? Kemudian kata Syekh lagi, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya, dan juga sebab bagi bertambah nikmat. Jadi macam mana Allah Ta'ala bagi tambah nikmat pada anggota-anggota kita ni? Maknanya semakin tambah amal ibadat dengan tangan dan juga kaki kita. Macam mana? Semakin rajin bantu orang, semakin rajin bersedekah, semakin rajin iaitu mengemas, membantu isteri, semakin rajin lagi banyak menulis benda-benda yang baik, semakin rajin untuk membuat segala kebaikan dengan kaki, melangkah ke masjid, semakin rajin untuk pergi ke tempat-tempat majlis ilmu. Itu nikmat yang hari ni orang tak perasan kadang-kadang. Sebab kenapa orang yang kadang-kadang yang ahli maksiat ni, dia tertegak daripada sedekah, dia tertegak daripada menulis benda yang baik. Maka kalau dia bermaksiat selalu, kita akan tengok tulisan-tulisannya itu penuh cemuhan, penuh makian, penuh menyakiti orang-orang lain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak nak tambah nikmat pada tangan dan juga kaki dia. Maka sebab tu tangan dia semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Bukankah hari ni kita tengok orang paling jahat sekarang dengan tangan? Dengan tangan lah yang paling cepat sekali sampai satu dunia. Kenapa? Mereka type di handphone mereka, habis satu dunia boleh komen, satu dunia boleh baca, satu dunia boleh bergaduh disebabkan tulisan itu. Apa tak? Sebab apa? Sebab orang itu dia sentiasa menggunakan benda maksiat. Allah Ta'ala tak tambah kebaikan pada iaitu nikmat kebaikan ini, Allah Ta'ala tak tambah pada anggota tangan dan juga kaki dia. Berbeza dengan orang-orang yang jaga tangan dan juga kaki dia. Nescaya Allah Ta'ala tambah. Semakin rajin dia pergi majlis ilmu, semakin rajin dia pergi majlis-majlis maulid, majlis-majlis orang-orang soleh, juga para ulama, ziarah-ziarah para alim ulama. Sebab apa? Sebab dia menjaga kedua-duanya. Sebab itu kita jauhkan diri kita ni daripada maksiat. Sebab apa? Sebab takut kita tertegah daripada kebaikan. Jadi Allah Ta'ala itu, dia bila tengok kita jaga daripada maksiat, Allah Ta'ala bagi tambah nikmat. Itu maksudnya tambah nikmat rohani, tambah nikmat kesihatan zahir kita. Itulah Allah bagi. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam
Dan jangan engkau palingkan, yakni jangan kamu bergerak, jangan kamu melakukan segala gerak dan diam engkau itu kepada pada maksiat, dan jangan kita gunakan gerak-geri ataupun diam kita ini dalam keadaan maksiat. Gerak dalam maksiat macam mana? Iaitu dengan isyarat-isyarat maksiat. Tangan kita itu tunjuk benda-benda yang tak elok. Nampak? Itu maksiat. Dan begitu diam kita juga. Maksiat macam mana diam kita? Iaitu kita nampak kemungkaran, kita biarkan. Itu juga daripada maksiat. Jangan kita gerakkan kepada maksiat. Supaya apa? Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Supaya apa? Supaya kita tak jadi orang yang kufur. Tak jadi orang yang kufur akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan daripada tangan dan juga kaki kita. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa bersangatan daripada hari menyeksakan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dengan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu. Jadi kata Syekh, kenapa? Kerana nanti kita akan diazab oleh Allah daripada tangan kita, dari lidah kita, daripada kaki kita. Jadi jaga sungguh-sungguh anggota-anggota ini 7 anggota kita yang kita pun Syekh sebut ini, untuk kita jaga supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Syekh, dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan tiada sempurna keduanya, melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur. Jadi kata Syekh, ketahuilah olehmu bahawasanya memelihara segala anggota, maksudnya tangan, kaki, mulut, semualah 7 anggota tersebut itu tidak akan sempurna kebaikan dia itu apabila kita tidak membersihkan akan rajanya, itu adalah hati. Maksudnya Syekh ni dia sekarang nak sebut, dia nak masuk pada fasal yang kedua ataupun bab yang kedua. Jadi syariat Allah Ta'ala ni dia ajar kepada kita itu bukan hanya menjaga kebersihan zahir saja ataupun menjaga benda yang zahir saja, tetapi tak menjaga hati. Bahkan kata Syekh mengatakan dia takkan sempurna kalau kita jaga macam mana pun, kalau tidak menjaga hati maka ianya tidak akan sempurna. Itu kata Syekh. Seperti riak dan takabur, nanti kita akan terangkan. Dan dengki dan kikir di lainnya dikendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Wallahu a'lam. Jadi kita baca cepat insya-Allah taala untuk kita masuk pada bahagian yang kedua. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Jadi kitab yang kedua ataupun pada bahagian yang kedua ni Syekh Abdul Qadir Mandili disebut iaitu pada menyatakan qalbun. Apa itu qalbun? Qalbun itu artinya jantung. Jantung ni itu diterjemahkan bahasa orang zaman dululah jantung. Tapi kalau zaman sekarang ni terjemahnya hati. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili itu sebutnya jantung. Apakah dalam bahasa Arabnya jantung? Qalbun. Apa itu qalbun? Qalbun ni kalau kita terjemah maksudnya memperbalikkan. Qalbun. Qalaba yuqallibu qalban. Kalau letak syiddah, qallaba yuqallibu taqliban. Kan? Qalaba yuqallibu qalban. Maksudnya yang membolak-balik. Berbolak-balik. Jadi hati ni berbolak-balik. Jantung kita ni adalah berbolak-balik. Jadi dipanggil qalbun. Baik. Kita tengok pada kalam Syekh. Dan padanya 10 bab yang mengandungi akan sifat kecelaan yang 10. Jadi Syekh dia kata bahawasanya dia akan sebut 10 bab. Dalam bab perihal hati menyatakan jantung ini, dia akan sebut 10 bab yang mengandungi akan sifat kecelaan yang 10. Jadi 10 sifat kecelaan yang akan disebut yang berbahaya pada hati. Itu kata Syekh. Maka kata Syekh, ketahuilah olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna.
Jadi qalbun itu ada baginya dua makna. Pertama, qalbun jasmaniyun, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Yang menyerupai ia akan jantung pisang. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ini dari segi istilah medical. Maksudnya dari istilah at-tibba, doktor. Maksudnya jantung tu dia adalah sebelah kiri dan dia menyerupai akan jantung pisang. Kemudian dia ada daging yang ditaruh di dalamnya itu ada lubang. Dalam lubang itu adanya darah yang berwarna hitam. Itu jantung. Tapi bukan Syekh nak sebut benda ni. Dia bukan nak ajar benda ni, tapi dia sebut juga dari segi maknanya jantung itu dari segi zahir ini maksudnya seperti yang disebut oleh Syekh. Yang kedua, qalbun rohaniyun, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui. Nampak kata Syekh. Yang kedua, yang inilah makna yang Syekh nak sebut. Makna yang penting tentang hati, iaitu apa? Qalbun rohani. Qalbun rohani, iaitu rohani seseorang itu. Iaitu sesuatu yang halus. Sesuatu yang halus, yakni yang tidak dilihat. Nampak tak? Sesuatu yang tidak dilihat, yang mengetahui. Nampak tak? Yang mengetahui, yakni apa? Hati itu, jantung kita itu, dia itu adalah tempat untuk mengetahui. Maksudnya apa? Iaitu tempat midrak, tempat mengenal, tempat kita mengetahui, tempat untuk kita dapat ilmu. Sebab itu ilmu ni bukan duduk dekat kepala otak. Sebab itu kata ulama, al-ilmu laisa fi sutur wa innamal ilmu fi sudur. Ilmu itu bukan letak di kitab-kitab, lembaran-lembaran, tapi ilmu itu letak di dalam hati. Nampak tak? Ilmu itu letak di dalam hati. Jadi disebutkan oleh Syekh bahawasanya jantung ataupun hati itu dia adalah salah satu daripada, maksudnya iaitu qalbun rohani, iaitu rohani manusia, iaitu sesuatu yang halus, tidak boleh dilihat. Nampak tak? Yang mengetahui, maksudnya tak boleh dilihat, maknanya dia juga makhluk. Maknanya dia juga makhluk, maksudnya dia ada juga daripada sesuatu yang dianggap sebagai jirim ataupun aurat. Kalau kita belajar tauhid itu, maknanya dia bukanlah maknanya sesuatu yang seperti Allah Ta'ala, itu tidak berjirim dan tidak beraurat. Kan? Jadi disebutkan halus, maknanya ada. Yang mengetahui, iaitu yang mengetahui, dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Jadi ilmu, mengenal, mengetahui, segalanya apa itu datang itu daripada hati. Jadi itu yang disebut oleh Syekh. Dan hakikat manusia sebenar adalah hatinya. Hakikat manusia sebenar itu adalah hati. Badan kita, kulit kita, wajah kita, itu bukan hakikat manusia yang sebenar. Kerana akan disoal oleh Allah, itu adalah hati. Sebab itu dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah, dia kata bahwasanya hati itu latifatun rabbaniyatun rauhaniyatun hiya haqiqatul insan wal mudrikul arif minhu. Dia adalah satu yang halus, rabbaniyatun, yang Allah Ta'ala kurniakan. Maksudnya tak dikurniakan kepada siapa? Tak dikurniakan kepada selain daripada manusia. Maknanya seperti binatang tak dikurniakan. Walaupun dia ada jantung, tapi dia tidak mempunyai qalbun rohani, tak ada. Nampak? Itu diberikan kepada manusia. Dia hakikatul insan, dan dia adalah hakikat insan sebenar. Maksudnya insan yang sebenar itu hatinya. Nampak? Itu disebut oleh al-Imam. Wal mudrikul arif minhu, dan juga tempat untuk orang mengenal satu perkara, satu ilmu, itu tempatnya hati. Nampak? Dikatakan wal mutaqarribu illallah, dan tempat untuk seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, itu hati. Wal amilu lillah, dan untuk tempat orang itu beramal kerana Allah Ta'ala. Wasa'iu ilallah, dan juga untuk tempat orang yang berjalan pada jalan
Allah tu hati sebenarnya. Adapun anggota zahir kita apa ni semuanya, ianya itu tidak akan disoal. Tapi yang disoal itu adalah hati kita. Sebab itu disebut dalam kitab, disebutkan wal mu'aqibu wal mu'attibu. Hati itu dialah akan diseksa kalau dia itu bermaksiat, kalau kotor, dia yang akan diseksa. Bukan diseksa nanti, maksudnya anggota-anggota kita ni. Maksudnya anggota-anggota kita ini akan hancur. Tapi yang betul-betul nanti akan kembali kepada Allah, diseksanya adalah hati kita nanti. Tetapi kita dihidupkan semula pada anggota-anggota kita ini akan diazab seumpama daripada anggota-anggota kita ini. Tapi hakikat manusia itu maknanya hati dia. Itu kata Syekh. Disebutkan hakikat manusia itu adalah hati. Nampak? Itulah yang dikatakan. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan. Dan dengan hatilah juga perkataan-perkataan itu akan keluar. Datangnya perkataan-perkataan yang baik itu datang daripada hati yang bersih. Datangnya perkataan-perkataan yang buruk itu datang daripada hati-hati yang kotor. Jadi kata ulama, hati ini dia adalah raja kepada segala anggota-anggota. Kata Imam Ghazali, dia tidak akan bergerak, anggota tidak akan bergerak kecuali hati itu yang ingin menggerakkannya. Jadi kita dengar sesuatu disebabkan hati ini berkehendak. Sebab itu kata ulama, hati ini dia ada dua benda pada dia. Yang pertama iaitu al-iradah, ada kemahuan hati kita. Jadi hati kita ni dia ada kemahuan. Jadi bila ada kemahuan, maka akan terpancarlah daripada kemahuan tersebut itu bergerakkan kepada azam. Sampai kepada azam, dia akan ada niat. Bila ada niat, barulah akan ada pergerakan. Jadi itu dikatakan hati itu. Hati itu asas daripada segala benda. Jadi sebab itu hati ini benda yang sangat penting. Yang patut kita kena jaga. Itu disebutkan. Maknanya apa? Iaitu dialah dikehadapankan akan segala perkataan. Kepada perkataan itu akan keluar disebabkan daripada hati. Dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Dan juga segala anggota-anggota kita, panca indera kita ini juga itu akan melakukan apabila hati itu menyuruh. Dan juga anggota kita juga melarang dengan apabila hati itu melarang. Sebab itu hati ni benda yang paling penting sekali. Paling penting melebihi daripada anggota zahir ini. Bukan bermaknanya bila lebih penting daripada anggota zahir, lalu kita terus meninggalkan anggota zahir ni, kita tak jaga, tak. Sebab itu Syekh sebut dalam bahagian tasawuf kitab ni, disebut pada awal itu memelihara akan anggota yang 7. Kemudian yang bahagian yang kedua disebut memelihara iaitu qalbun, hati. Maka tak boleh dipisahkan kedua-duanya. Nampak tak? Untuk kita mempelajarinya. Tapi kalau ada orang, dia tak jaga anggota, maksudnya 7 anggota dia bermaksiat pada Allah, lalu dia kata hati dia bersih. Contohnya hari ni orang kata, saya tak pakai tudung tapi hati saya bersih. Betul ke tak betul? Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab itu juga merupakan tanda hatinya tidak bersih. Sebab apa? Sebab hati itu adalah raja kepada seluruh anggota-anggota zahir ini. Apabila dia bergerak, apabila dia menyuruh, apabila melarang, itulah datangnya asasnya daripada hati. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati ini patut dikuasai. Nabi SAW sebut dalam hadis, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman seseorang sehingga luruslah lidahnya, dan tidak akan luruslah lidahnya sehingga lurus hati. Maknanya macam mana? Lidah itu tak akan jadi baik. Pergerakan anggota-anggota itu tak akan jadi baik. Az-zahir-zahir ini tak akan jadi baik kalau bukan kerana hati. Jadi kalau orang kata hatinya bersih tapi zahirnya itu tidak menutup aurat, zahirnya itu masih lagi buat benda-benda haram, itu menandakan hatinya tidak baik. Jadi itu disebutkan maksudnya asas daripada segala pergerakan itu itulah hati. Yang mana penting untuk kita memeliharanya. Tetapi Syekh ini sebut itu dasar ataupun disebut sebagai
Dia panggil menjaga batin syariat. Yang bab yang pertama tadi kita belajar, iaitu bab yang sebelum ni kita belajar, iaitu bahagian zahir syariat. Menjaga zahir syariat. Dan juga yang kedua ni iaitu menjaga batin syariat. Batin syariat mesti digabungkan kedua-duanya dengan zahir syariat dan juga batin syariat. Batin syariat iaitu apa? Hanya membicarakan tentang soal di dalam hati saja, yang untuk taat pada Allah, membuang segala perkara sifat-sifat yang terkeji dan memasukkan sifat-sifat yang terpuji. Jadi Syekh sebut yang basic asas untuk kita belajar. Sebenarnya kalau kita mengaji tentang hati, hakikat lebih besar lagi daripada itu. Daripada qalbun naik kepada rohani, daripada roh naik kepada sirri. Nampak tak? Jadi ada pembelajaran. Cuma dalam kitab ni tak sebut. Dia ada kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab besar. Cuma kalau kita tengok, Syekh ni nak sebut tentang batin syariat. Yang pada hari ni orang tak mengaji kitab ni. Orang nak mengaji kitab-kitab yang mana hakikat iaitu kitab hakikat terus. Kitabul hakikat. Tapi tak nak mengaji batin hakikat. Tak salah. Saya katakan kalau dia nak mengaji terus hakikat, tapi dia dah betul tak melaksanakan batin syariat itu dan juga zahir syariat itu. Berapa ramai orang yang zahir syariatnya tak betul? Matanya masih melihat benda yang haram. Tangan dia masih lagi mencapai benda yang haram. Lisannya masih lancang, menggunakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Telinganya masih lagi suka mendengar benda-benda yang diharam oleh Allah seperti mengumpat. Tapi dia bercerita tentang bab hakikat. Maka ni tak sempurna orang. Belum lagi level untuk dia sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Jadi Syekh ni dia nak sebut tentang batin hakikat untuk kita belajar basic ni tuan-tuan dan puan. Mungkin ada setengah orang kata, kenapalah belajar tasawuf patut buka kitab hikam, patut buka kitab-kitab sekian. Betul, kitab-kitab tersebut betul, tak ada masalah. Tetapi apakah kita sudah sempurna pada batin syariat kita ni? Yang disuruh oleh Allah, syariat suruh untuk menjaga hati. Nampak tak? Jadi begitulah disebut di dalam kitab ini untuk kita memelihara batin syariat. Dan ada bagi sangkut paut dengan qalbu jasmani. Dan sesungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan aurat dan jisim. Jadi kata Syekh, dan ada bagi sangkut paut dengan qalbu jasmani. Maksudnya ada sangkut paut daripada batin syariat itu dan juga zahir syariat. Tak boleh dipisahkan. Ada setengah orang kadang-kadang dia nak terus masuk kepada hakikat. Tapi dia tak sempurna. Maksudnya tak sempurna macam mana? Yang terkadang solat dia tinggal. Puasa tak sempurna puasa. Tapi dia nak cerita tentang hakikat. Dia cerita kepada kita, kita ni sebenarnya kena hilangkan diri kita. Hilangkan macam mana? Nampak tak? Kata tuan guru, hilang makan pil kuda lah. Ada setengah orang macam tu. Dia anggap kita kena hilangkan diri kita. Siapa di dalam diri kita ni? Sedangkan yang zahir syariat pun dia tak jaga. Begitu juga batin syariat pun dia tak sempurna lagi. Jauh lagi sepatutnya dia nak sampai. Nampak tak? Sebab tu kalau dalam tarikat Ba'alawiyah tu, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru kami sering kali nasihat. Dia kata kalau kamu nak mendalami ilmu tasawuf, kamu mesti ada 5 perkara ni. Yang pertama, ilmu. Ilmu ni kamu kena betul-betul mengaji tahqiq. Tahqiq maksudnya betul-betul faham ilmu syariat ni, fiqh, hukumnya sekian-sekian macam ni kena tahu. Nampak tak? Maksudnya ilmu fardu ain lah. Ilmu yang fardu ain itu mesti kita grade A. Yang kedua, mesti ada amal. Amal, kata Syekh saya, mesti ada amal. Ni dalam tarikat Ba'alawi. Mesti ada amal. Amal pula, mesti ikhlas. Nak sampai kepada makrifat atau hakikat ni, jauh lagi ni. Amal. Mesti ikhlas. Mesti istiqamah.
Tapi kalau ada amal ibadah, tapi tak ada istiqamah, tak sampai kita. Nampak tak? Kejap buat, kejap tak buat, kejap tak buat. Campur pula, ada maksiat pula. Nampak? Yang ketiga, wara'. Nak sampai kepada hakikat ni, ini belum masuk tangga lagi. Wara' mesti ada dulu. Maksudnya apa wara'? Iaitu tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah dan juga meninggalkan yang syubhat. Itu wara'. Meninggalkan benda yang syubhat, sesuatu yang tak jelas hukum dia halal ataupun haram. Susah tak nak buat? Susah. Hatta ustaz pun belum tentu lagi. Ramai ustaz-ustaz pun belum tentu lagi ada sifat wara' ni. Nak kata tinggi ni sifat wara' ni. Nampak nak kata sampai pada hakikat ni. Yang keempat, mesti ada yang keempat mesti ada khauf, takut kepada Allah. Mesti ada takut. Berapa ramai orang ada ilmu tapi tak takut kepada Allah. Berapa ramai orang rajin ibadah tapi tak takut kepada Allah. Kan? Nampak tak? Begitu, mesti ada ketakutan. Yang kelima, iaitu serah pada Allah. Tawakal pada Allah. Kata Syekh kami, kalau lima-lima ni dah ada, barulah seorang itu boleh sampai pada maqam hakikat. Jauh tak? Jauh. Kita lagi tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita mengaji kita kecil macam ni. Untuk kita bina balik asas-asas kita ni, kukuhkan balik. Nampak tak? Setengah orang dia tinggalkan syariat, tak mau syariat, dia nak pergi mengaji kitab-kitab yang besar. Kitab-kitab yang mengandungi daripada alam-alam ilmu hakikat. Yang menyebabkan kadang-kadang dia tinggalkan benda seperti solat, puasa, zakat, dia tak buat dah. Nampak tak? Sebab apa? Dia rasa macam dia itu sudah sampai. Orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sangat bahaya. Dia dipanggil sebagai orang yang zindiq. Orang zindiq. Orang zindiq ni apa? Sebagaimana kata Imam Malik lah. Imam Malik kata, man tafaqqaha wa lam tasawwafa fatafassaqa. Man tasawwafa wa lam yatafaqqa fatafassaqa. Siapa yang bertasawuf tetapi tidak berfiqah, maka dia jadi fasik. Maksudnya apa? Dia menjadi orang yang melakukan dosa. Fasik. Solat tak sah, ibadat tak sah, semua tak sah. Sebab apa? Tak ada ilmu fiqah. Nak beramal tapi tak ada ilmu fiqah, jadi fasik. Wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa fatazandaqa. Tapi orang yang mana kalau dia itu dia berfiqah tapi dia tidak bertasawuf, maka dia menjadi orang yang zindiq. Maksudnya apa? Dia tidak mahir dalam syariat, maka dia itu melakukan sesuatu benda yang tak disuruh oleh Rasulullah, ataupun dia menjadi orang yang sesat. Akhirnya dia kata orang yang solat tak betul. Selagi mana kalau kamu tak ada khusyuk, baik tinggalkan solat. Ini benda fahaman-fahaman yang menyesatkan. Nampak tak? Jadi bahaya. Imam Ibn Arabi ada satu karang kitab namanya Talbisul Iblis. Disebutlah banyak sekali golongan-golongan yang nak belajar ilmu tasawuf ni, dia terus peringkat ke akhir. Nampak tak? Terus peringkat ke akhir. Kalau dia kata hilangkanlah diri kamu, betul tak apa yang dia kata? Betul. Hilangkan diri kita. Rasakan diri kita tidak ada apa-apa. Yang wujud hanya satu. Betul? Tetapi itu disebut dalam kitab-kitab, tetapi apakah dia betul? Orang itu adalah ahlinya. Betul tak orang tersebut? Kita takut. Kalau dia itu tak ada mahir dalam ilmu tauhid, dan dia tak ada mahir dalam ilmu syariat dan meninggalkan syiat, dan juga dia tidak mahir dalam ilmu tauhid, maka menyebabkan orang ini menjadi hulul. Hulul apa? Hulul wal ittihad. Dia menganggap dia itu bersatu dengan Tuhan. Ini bahaya. Tak ada kau baik. Tuan-tuan dan puan. Sebab tu ada setengah mereka kata halal. Nak tengok benda-benda yang haram halal, dia kata. Sebab apa? Sebab yang buat benda haram tersebut tu pun Tuhan, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ni jumpa orang macam ni tuan-tuan dan puan. Saya ada jumpa. Nampak tak? Bukan orang tarikat, tapi dia cuba ceburi mengaji ilmu hakikat, tuan-tuan dan puan. Kalau cerita bab solat ke apa, dia kata kita masih dalam bahtera syariat, kita masih lagi naik kapal, gitu. Kita belum menyelam dalam lautan yang penuh luas ni, dia kata. Dia kata, tuan-tuan dan puan. Tapi itulah orang-orang macam ni, banyak tuan-tuan dan puan di Malaysia. Jadi sebab tu kena hati-hati. Tidak boleh dipisahkan. Nampak tak? Itulah disebutkan oleh Syekh, tuan-tuan dan puan. Jadi
Untuk kita mengenal hati kita ni, maka kita kena belajar back to basic balik, cara macam mana nak bersihkan, macam mana untuk menghiasi hati kita itu, yang mana hati ini adalah tempat mahal nazarullah, tempat pandangan Allah. Seorang tu takkan sampai kepada Allah kecuali dengan hati yang bersih. Maka itu yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Atau kata Syekh, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas, dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab ini, maka dihendakikan makna yang kedua. Jadi Syekh kata, yang dikehendaki maknanya bukan makna yang pertama tadi, iaitu jantung itu dalamnya ada darah, ada lubang, bukan. Nampak tak? Yang dikehendaki adalah iaitu sanubari, iaitu hati. Yang kedua itu iaitu jauhara, iaitu untuk mengenal, untuk membersihkan hati. Nampak? Itu yang disebutkan. Maka dikehendaki makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, kulir ruh min amri rabbi. Jadi kata Syekh, makna juga daripada makna qalb ini yang sama dengan makna ruh, dengan makna qalb, iaitu ruh. Dia ada 4 makna yang sama, maknanya tempat yang sama. Ruh kita, kemudian nafsu kita, kemudian akal kita. Ruh kita di mana? Ini, di dalam hati kita ni. Lalu dia bercabang sampailah kepada seluruh setiap juzuk, bahagian-bahagian anggota-anggota kita ni, maka dia itu mulasiqun, melekat dengan tubuh badan kita ini. Itu ruh. Nampak tak? Jadi sebab tu kalau orang meninggal sebab sakit, kadang-kadang sakit sakit tuan-tuan dan puan-puan, ruh itu tidak boleh menerima kerana anggota itu bersangkut paut dengan ruh. Jadi bila dia sakit, contohnya putus kaki dia, darah banyak terkeluar, boleh meninggal. Sebab apa? Sebab ruh itu bersangkut paut dengan juzuk daripada anggota-anggota. Jadi roh tu terpaksa keluar juga. Jadi begitu juga makna yang sama. Jadi Syekh ni nak sebut makna yang sama dengan qalbu ini juga. Yang kedua adalah ruh. Dengan firman Allah Ta'ala, kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ruh itu daripada urusan Allah. Bersabda olehmu, hai Rasul, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhan kamu. Nampak tak? Itu katanya. Pendeknya qalbu dan ruh dan nafas dan nafsu, ketiga-tiganya itu satu makna. Tadi Syekh tak sebut akal, tapi kalau disebut dalam Ihya Ulumuddin ditambahkan akal. Maknanya sama. Akal itu juga letaknya di hati, letaknya di jantung kita ataupun di hati kita. Jadi sebab tu akal bukan berletak di situ. Di akal ni bukan letak di kepala kita, tetapi letak di hati. Begitu juga nafsu, itu juga letaknya di hati kita. Jadi Syekh nak sebut begitu. Pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiga ini, maknanya pada salah satu, maknanya dia itu sama pada tempat. Pada salah satu tempat, pada ketiga-tiga maknanya itu sama. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saya tak faham bahas panjangnya sebab ini daripada ta'arif qalbu, ta'arif hati tuan-tuan dan puan-puan, yang patut kita teruskan untuk kita bacakan yang lebih penting. Kemudian kata Syekh, kemudian lazimkanlah olehmu akan memelihara jantung, yakni hati, engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riak, dan akan menghiaskannya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Kerana apa? Kerana beberapa perkara. Jadi Syekh nak sebut beberapa perkara yang akan disebutkan sampai ke 10 beberapa perkara yang akan disebutkan. Jadi kata Syekh, lazimkan hati kita untuk kita jaga hati kita ni. Yang pada hari ni ramai orang lebih jaga muka, wajah, nampak melebihi daripada hati dia. Sedangkan hati itu adalah tempat pandangan Allah. Allah tu melihat pada seorang hamba itu pada hati dia. Allah tak lihat pada wajah kita. Nabi SAW mengatakan, la faddala alaikum, la faddala ala aswad, la faddala abyad ala al-aswad, la faddala al-arabi ala al-ajam, walakin bitaqwallah, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tak ada kelebihan antara orang-orang yang mana Arab dan juga orang-orang Ajam, bukan orang Arab.
Dan juga tak ada kelebihan antara orang putih dan juga orang yang gelap. Tetapi kelebihan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi orang yang paling mulia di kalangan kalian itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi itu yang disebutkan, maksudnya orang yang benar-benar menjaga hatinya. Itulah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kita lebih kena memelihara hati kita ni berbanding daripada anggota-anggota kita. Maksudnya kita jangan mensisirkan, melupakan untuk menjaga. Yang pertama, kerana apa? Kerana firman Allah Taala. Kenapa kena jaga hati? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka kata Syekh, hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Yang pertama, kenapa kena jaga hati? Sebab Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui sama ada kita sembunyikan ke, hanya kita saja yang sembunyikan ataupun kita berbisik, apa saja Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala ni tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang akan berada dalam hati kita. Nampak tak? Apa yang akan masuk dalam hati kita, apa yang kita akan terlintas, Allah Ta'ala tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi asy-syudur. Allah Ta'ala mengetahui akan mata-mata yang khianat, dan juga dia mengetahui akan daripada yang tersembunyi di dalam hati. Apalagi benda-benda yang mungkar, benda-benda yang maksiat. Yang sepatutnya kita kena takut antara perempuan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tilik. Nampak tak? Sebab apa? Sebab hati ini akan kembali kepada Allah. Kata Allah, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atahu Allah biqalbin salim. Kita esok datang kepada Allah dengan apa? Dengan hati. Allah terima kita ni dengan hati. Sebab apa? Sebab dalam hati itu ada keimanan. Dengan hati juga segala amal ibadah itu Allah Ta'ala terima kalau ikhlas. Kalau dia siddiq jujur pada Allah, Allah Ta'ala terima. Tapi dengan hati juga, kalau tak ada iman, Allah campak masuk dalam api neraka. Dengan hati juga, kalau tak ada jujur pada Allah, Allah buang segala amal ibadah itu tak ada. Sebab itu kita kena ada perasaan takut. Kalau kita ada kejahatan di dalam diri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW itu diutuskan pada awal-awalnya, diutuskan untuk apa? Tazkiyah, untuk menyucikan hati. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Allah Ta'ala, dan dialah yang membangkitkan Nabi yang di kalangan ummi, yang tak boleh baca dan tak boleh menulis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membersihkan, wa yu'allimuhum, untuk membacakan ayat kitab Allah, wa yuzakkihim, dan juga untuk membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga untuk mengajarkan kepada mereka itu kitab, ini hukum hakam syariah. Maka di sini ulama tasawuf kata, tuan-tuan dan puan-puan, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyucikan hati manusia terlebih dahulu. Buang dalam hatinya ada perasaan syirik, buang dalam hatinya perasaan kotor, perasaan rasa hebat, rasa dengki, rasa takabur, rasa riak, buang dulu. Sebab apa? Sebab segala amal ibadah itu tidak diterima, dan begitu juga iman itu tidak ada nilai kalau dia tidak khalis, betul-betul berniat, benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, patut kita kena jaga hati ni. Oleh kerana apa? Kerana disebut iaitu Allah Ta'ala mengetahui segala kejahatan di dalam hati. Kalau Allah Ta'ala temui kejahatan di dalam hati, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Itu disebutkan oleh Syekh. Jadi insya-Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung nanti pada minggu hadapan pada bab ini yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi khulasahnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang disebut oleh Syekh, kita memelihara hati kita, kita bersihkan hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu merupakan daripada tempat yang diketahui oleh Allah, yakni tempat yang Allah pandang, tempat yang Allah Ta'ala muliakan seseorang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mulianya seorang itu dengan hati yang bersih. Kita ni mengotorkan hati kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ni diberikan dunia dan juga langit. Dunia dan juga langit Allah Ta'ala bagi kepada kita, tapi kita nak mengotorkan satu zarah saja dalam hati, kata ulama, tak setimpan.
Besar lagi, dahsyat lagi bencana apabila satu kotor yang ada dalam hati tersebut itu berbanding dengan dunia yang seisinya kita ada. Kalau dunia seisinya hilang tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau di dalam hati kita tu ada satu kotoran, itu lebih dahsyat. Musibahnya melebihi daripada dunia dan juga langit ni yang kita perolehi itu hilang daripada kita. Sebab itu kata ulama, mereka memelihara jaga hati mereka ni tuan-tuan dan puan-puan bertahun-tahun. Mereka mujahadah nafsu mereka. Mereka pergi menuntut ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun ni hanya untuk membaiki hati. Hanya untuk membetulkan diri mereka ni. Sebab apa? Sebab hati ni tuan-tuan dan puan-puan yang akan menggerakkan seluruh anggota-anggota kita. Takkan taat kita pada Allah. Takkan dapat kita buat kebaikan kalau hati kita tidak bersih. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita dapat daripada keberkatan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala bagi pada malam ini, untuk kita membersihkan hati kita, untuk kita fokuskan hati kita ni tuan-tuan dan puan-puan, membersihkan sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah Taala. Allah ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kita. Allah Taala juga pandang kita, Allah Taala angkat darjat kita. Allah Taala bersihkan hati kita zahir dan juga batin hati kita. Allah Taala cabut segala penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala hiaskan penyakit daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Allah Ta'ala juga mengangkat darjat-darjat kita. Allah Ta'ala juga memberikan hidayah kepada hati kita. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Allah campakkan segala khuzlan daripada tipuan-tipuan syaitan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga jadikan kita orang-orang yang taat. Allah jadikan isteri kita orang yang taat, anak-anak kita orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah, khususnya mereka belum berdapat iman, Allah bagi iman kepada mereka. Dan begitu juga orang-orang yang jauh dengan Allah, mudah-mudahan asbab majlis ilmu, asbab daripada doa-doa orang soleh, para alim ulama, para walinya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka dengan asbab doa-doa mereka, Allah Ta'ala sampaikan. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala sembuhkan segala penyakit. Yang hadir ada penyakit, Allah sembuhkan. Yang ada hajat, Allah Ta'ala kabulkan. Ada masalah, Allah Ta'ala selesaikan dengan majlis-majlis ilmu, keberkatan majlis ilmu. Allah Ta'ala berikan segala apa yang mereka inginkan. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.